Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Semua sihat nah? Okey, saya tak boleh Waalaikumsalam warahmatullahi. pagi ni sebab ada dekat luar ni sebenarnya. Jadi tak apa nah. Okey. Alhamdulillah saya dibagi tugaslah untuk sharing daripada buku buku Brian Tracy. Jadi tajuk yang saya dapat ni bila Tuan Ajan bagi tajuk dekat saya ni, tajuk dia mengunci jualan ataupun lebih mudah kita faham, kita selalu sebut closing lah, teknik nak closing kan. Okey. Sebenarnya closing ni dia macam ada satu seni lah kalau kata kita boleh, kalau kita boleh tengok, kita boleh kajikan, dia macam ada seni juga kita nak buat closing ni kan. Okey. Dan lagi satu, closing ni sebenarnya ialah kemuncak kepada penerangan, kemuncak kepada presentation kita ataupun sesuatu urusan jual beli tu berlaku. Maksudnya macam contoh saya relate dengan kita punya takaful ni lah kan. Kita punya mindset ni bila kita pergi jumpa klien ataupun sama ada dalam online ataupun apa yang kita set dalam kepala kita, closing lah kan. Bohong lah kalau kata seikhlas mana pun orang tu tak mungkin lah dia akan kata tak apalah saya share sajalah benda ni untuk pengetahuan, untuk knowledge tuan. Tanpa kita nak closing tu saya rasa mustahil lah. At the end tu kita mesti nak juga supaya benda tu kita boleh close sebab benda ni business. So bila kata business ni maksudnya kena ada urusan jual beli, macam kita kena ada commission lah. Takkan kita nak pergi share secara itu tak mungkin jadi macam tu lah kan. Okey. Tapi sebenarnya dalam kita duk perhati tengoklah dalam industri apa-apa pun, bukan kata takaful sendirilah sebab saya sebenarnya berada dalam beberapa industri lah. Contoh yang kita main-main dengan produk kan, produk kurus, produk cantik, produk vitamin C lah apa semua kan. Kemudian saya terlibat juga dengan unit trust, kemudian sekarang dengan takaful. Malah sebut dia pun berlain kan, takaful, unit trust dan multi-level. Dia berlain. Tak ada berlainan, tapi sebenarnya konsep itu sama je untuk kita nak close. Kan? Tapi macam bidang kita dalam takaful ni, kita buat satu benda yang kita tak nampak. Kita tak boleh nak tunjuk, kita tak boleh nak bagi testimoni. Macam contoh kalau produk-produk yang multi level ni biasanya kita ada testimoni. So kita boleh tunjuk testimoni orang ni guna jadi macam mana, orang ni guna jadi macam mana kan. Tapi untuk takaful ni kita tak ada satu apa tanya review lah untuk kita nak reviewkan. Saya baru ni saya dapat satu klien yang WhatsApp dengan saya, kemudian last kali tu dia setujulah, dia kata apa kan, saya nak ambil hibah couple. Jadi suami dia ambil ikhlas bersama dan dia ambil value term sebab bila kita tengok kemampuan tu kita pun tak nak push lah, kita tahu bila kita kira-kira tengok gaji dia semua, no point lah untuk kita nak letak tinggi-tinggi kan sebab takut dia ambil 2-3 bulan kemudian dia tak mampu bayar, rosak, kita sendiri rosak kan. Jadi bila last kali tu dia tanya saya, Puan boleh tak bagi saya sikit testimoni. So saya stop start perbualan dengan dia melalui WhatsApp tu, saya pegang kepala saya tak testimoni apa aku nak bagi kan. Takkan kita nak tunjuk sijil orang mati sebab kita tak ada benda, kita tak ada satu benda yang kita boleh pegang, kita boleh tunjuk kan. Takaful ni kan. Kemudian saya kata dengan dia, saya tak boleh nak tunjuk testimoni ataupun review-review daripada klien-klien saya yang sedia ada ni. Cumanya yang saya boleh tunjuk, maksudnya dia setuju dengan apa yang saya syorkan pada mereka tu, dia pilih plan apa yang kita syorkan pada mereka kan. Tapi kalau nak tunjuk testimoni-testimoni yang dalam kepala saya ni, kalau kata testimoni ni produk lah yang kita boleh rasa, kita boleh pegang, kita boleh sentuh kan. Jadi cuma saya bagi pengakhiran cakap dengan dia tu, saya kata takaful ni bukan satu benda yang kita boleh nak tunjuk. Kita cuma boleh tunjuk semua on paper.
Tapi saya kata dalam takaful ni, saya kata takaful ikhlas ni kita akan bagi satu buku polisi, dan dalam buku polisi tu sebenarnya bukti apa yang saya cakap dengan puan, apa yang saya tulis pada puan ni, apa yang saya cakap ni, semua tertulis dalam buku polisi. Itu je jaminan yang saya boleh bagi, yang mengatakan benda ni telus, betul. Jadi dia pun macam boleh terimalah apa yang saya kata macam tu kan. Okey, kita balik pada tajuk kita ni. Sebenarnya masih ramai lagi lah. Kadang-kadang kita tengok sahabat-sahabat kita sendiri lah. Dia selalu kata, macam mana nak closing waktu mana sesuai kita nak close kita punya prospek ni kan. Kadang-kadang kita tak tahu nak mula macam mana, kita tak tahu nak akhiri kita punya presentation tu dengan satu pengakhiran yang kita panggil closing lah. Satu pengakhiran yang bagi keuntungan pada kita lah kan, terutamanya. Okay. Sebab tu sebenarnya bila kita nak memulakan satu-satu proses sebelum kita nak sampai ke tahap closing tu, kita kena buat persediaan daripada awal lah, daripada awal tu kita kena susun dah kita punya presentation tu, supaya bila di akhir tu kita dapat dah step. Maksudnya kita macam mana nak cakap, kita bila daripada awal tu kita dah present dah semua apa yang kita nak sampaikan pada dia tu, kita boleh nampak dah. Kalau kita jumpa tu, kita boleh nampak dah, oh dia ni nampak macam dia berminatkan. Jadi masa tu kita kena cepat-cepat close dah. Close ni maksud dia macam mana, saya nak cerita saya tak tahu, tapi kalau saya kebiasaan apa yang saya buat, kalau kata berjumpa tu, bila selesai Tuan Ilyas, dia akan present 7 modul tu, memang wajib lah 7 modul tu kita present. Jadi kan bila semua dah cerita, bila dah akhir semua tu, dia pun dah ada soalan-soalan apa-apa yang dia tanya tu, kita boleh nampak dah. Orang kata bunga-bunga kita nak, siapa macam kita nak jerat dia tu kan. Bukanlah kita nak jerat, sebenarnya kita nampak dah kata dia ni berminat. Jadi kita kena cepat-cepat dah. Kita kena cepat-cepat suruh minta IC ke, kalau kata borang yang perlu dia nak kena tulis apa-apa pun kita dah kena bagi. Kita tak boleh duk melalut-melalut dah, duk pergi tanya macam-macam. Pasal kadang-kadang tiba-tiba lah dalam pada tu wife dia call suruh balik. Habis kita dah tak boleh close, kita tak boleh dah nak close waktu tu kan, kita nak kena tunggu pula hari lain pula untuk kita nak jumpa dia kan. Okay. Dalam kita nak susun kita punya presentation tu, kita kena mula dengan kita buat satu susunan tu, supaya bila kita jumpa dengan kita punya prospek tu, kita tahu dah bila kita jumpa dia permulaan apa kita nak kena cakap dengan dia, apa kita nak kena sembang dengan dia. Serba sikit kita kena bagi dia rasa selesa dengan kita. Kita tak boleh terus-terus pergi jumpa, kita terus-terus kita nak buka iPad, kita nak suruh dia sign, tak boleh. Kita memang kena macam tu, kena tanya dia dah kahwin ke belum, duduk dekat mana, anak berapa, semua kan, kerja apa, semua serba sikit kita ambil tahu pasal diri dia ni kan. Jadi daripada situ kita boleh kenal pastilah keperluan dia terhadap takaful ni. Macam tu. Okay. Digambarkan dalam buku ni, dia andaikan pengunci jualan tu, closing tu, seolah-olah macam kita nak melalui bonggol dekat jalan. Kan bila kita lalu dekat jalan-jalan, dia akan ada bonggol kan. Jadi kita ni sebenarnya, bila kita dengan prospek kita ni, kita anggapkan prospek kita tu, kita memimpin dia, kita pimpin dia, kita bawa dia tu supaya dia boleh melepasi bonggol tu dengan selesa. Saya tak tahu nak ulas benda ni macam mana, tapi yang saya faham, kita pimpin dia tu, macam contoh kita dalam takaful ni, kita pimpin dia, contoh kita kenali dulu keperluan dia, kita kenali dulu kemampuan dia, kemudian baru kita boleh tahu, baru kita boleh syorkan sesuatu benda yang bagus untuk dia tu, dan dia selesa dengan benda tu. Jadi itu yang saya faham lah. Okey. Macam contoh dalam buku ni juga, dia bagi satu contoh, seorang lelaki ni dia sakit gigi. Dia call kawan dia lah, sahabat dia doktor gigi, dia call.
dia tanya doktor tu lah, kalau kata dia nak cabut gigi ni sebatang dia cah berapa, tapi dalam ni dia bubuh RM80 lah, RM80 mungkin Singapura dollar kot, tak salah saya kan. Tapi kita di Malaysia ni kalau di Penang ni sebatang gigi kalau cabut RM40. Itu pun dia tengok juga tahap kekuatan gigi tu. Kalau kata gigi tu kuat, maksudnya mungkin gigi tu berlubang tetapi masih kuat, lebih lah. Tapi kalau gigi tu dah memang dah bergoyang-goyang tu, dia murah sikit. Dia ada tingkat-tingkat dia lah kan. Gigi pun sampai tahap tu kan. Okey, jadi bila dia call doktor ni kata dekat dia RM80. Jadi dia tanya berapa lama masa dia ambil untuk dia nak cabut sepotong gigi. Jadi doktor ni kata seminit je. Jadi pelanggan ni, kawan yang sakit gigi tadi ni, dia kata dalam masa 1 minit hang buat kerja untuk nak cabut gigi tu hancah RM80. Jadi pada dia tu mungkin dia rasa mahal lah kan. Tapi apa yang saya faham lah, saya cuba baca juga beberapa kali, saya cuba faham macam ni lah. Yang saya faham macam ni, boleh kalau dia nak ambil masa lama kan, dia nak ambil masa lama, dia nak cabut gigi tu, dia nak ambil masa yang lama. Tapi sakit tu pun dia akan jadi lama lah. Dia akan jadi lama, dia akan jadi panjang. Mungkin silap-silap kena main hari lain. Tapi kalau kata kita buat dengan cepat, kita buat dengan segera, kita buat dengan cepat, bubuh ubat bius, jalan je ubat bius tu, cabut tu. Sakit sekali je. Kan? Tapi kalau kata kita tak pergi klinik lah, contoh setengah orang dia tak pergi klinik. Macam saya, anak-anak saya 5 orang, 5 orang memang tak pergi klinik gigi. So bila kita nampak gigi dia longgar, macam tu kan, kita mari doktor lah dalam rumah abah dia lah kan, toilet. Dia akan pegang, dia akan tengok macam mana, dia kata, "Mai, abah nak tengok je, abah nak tengok je." Goyang-goyang pap. Dia terus buat macam tu. Jadi memang anak tu menjerit lah, sakit. Tapi sekejap je lah. Daripada kita nak pergi ke klinik tu nak habiskan RM20-30 lah. Nak bagi cabut gigi tu rasa macam rugi lah kan. Masa tu tak ada duit sama kan. Jadi kita buat mana yang kita mampu. Okey. Kadang-kadang juga time kita nak closing tu, dia sebenarnya suasana nak closing ni dia agak tegang tau. Dia macam kita memang ada rasa perasaan tu lah. Saya akui sendiri lah, memang kita ada perasaan tu. Kita memang duk cari masa yang sesuai untuk kita nak macam orang kata, kita nak perangkat dia lah, perangkat ke arah closing tu kan. Sebab apa, kadang-kadang kita tengok dia tu macam tak berapa bersedia, dia macam tak berapa faham, dia macam tak mampu, kemungkinan besar juga dia tak mampu kan. Jadi yang tu yang kadang-kadang buat kita punya closing tu macam dia jadi lambat, tak berapa nak jadi kan. Dia adalah faktor-faktor tu kan. Dan kadang-kadang juga kita sendiri ada perasaan gemuruh, berpeluh-peluh, rasa kaku, rasa macam kadang-kadang rasa macam dahaga. Orang panggil apa, telan air liuk ni berkali-kali doktor, boleh ke ni aku nak closing, ini bolehkah? Memang akan ada perasaan macam tu kan. Kita memang akan ada perasaan macam tu lah. Okey. Sebab tu kita kena buat cepat-cepat. Bila kita dah nampak dah bunga-bunga nak boleh closing tu, kita memang kena buat cepat-cepat. Kalau kata kita pun duk straight sembang dengan dia, tanya yang tu, tanya yang ni, apa semua kan, benda tu dia akan jadi panjang, dia akan jadi lambat. Dan kemungkinan besar juga tak jadi terus. Mungkinnya macam tu kan. Okey. Lebih mudah kalau kita nak close, kalau macam kita daripada awal tu mungkin kita dah WhatsApp dengan dia kan. Kita WhatsApp, kita kenal sikit latar belakang dia, mungkin kita dah bagi like quotation dekat dia. So bila kita jumpa tu dah jadi mudah dah untuk kita nak close dah. Sebab kita dah awal-awal lagi kita dah mesra dengan dia kan. Jadi bila kita jumpa tu untuk kita nak buat closing tu dia jadi lebih mudah lah. Okey. Dalam buku ni juga dia ada katalah, kalau kata jurujual yang biasa-biasa ni, dia mungkin nak bagi alasan kadang-kadang kenapa dia gagal. Kenapa dia gagal untuk pencapaian dia lah, contoh pencapaian dia kan, dia gagal. Jadi kadang-kadang
sebab persediaan dia masa untuk dia nak buat presentation tu, dia tak bersedia sebenarnya. Bila dia pergi jumpa klien tu macam macam tergopoh-gopoh kan. Orang tak ready, bila orang tak ready ni kita boleh nampaklah kelemahan. Kita boleh nampak kadang-kadang pelanggan pun perasan benda ni kan, kita tak ready dengan apa yang kita nak present dekat dia tu, kita tak ready. Orang tahu maksudnya kita pergi tu nampak keadaan kita yang macam mungkin gopoh-gopoh, macam takut-takut, macam tak selesa lah. Pelanggan sini pun tak selesa tengok kita kalau kata kita tak ada persediaan. Daripada awal sebelum kita nak pergi jumpa dia tu, kita tak ada persediaan. Okay. Tapi kalau kita tengok jurujual yang profesional ni kan, kalau kita tengok jenis macam saya dengan Tok Elia pun kadang-kadang bila kita pergi dekat MACD, contoh kan kita pergi kat MACD, kita boleh tahu kan, dia ni mesti orang insurans ni ataupun Takaful, sebab kita tengok daripada dia berpakaian dia tu kan, kita tengok dengan kemas, dengan pakai baju long sleeve, short sleeve, side pun terpacok, kasut kemas, pakai sokin semua kita boleh nampak kan. Orang kata apa? Penampilan mula tu kita nampak dia tu dah macam, dahsyat dia ni kan. Profesional dia ni kan. Tapi macam setengah orang tu dia pergi dalam keadaan yang biasa-biasa, tapi kadang-kadang close juga. Yang tu rezeki lah kan. Senang cerita rezeki. Okey. Saya dah habis tajuk tu, tajuk closing ni. Dia sebenarnya teknik closing ni dia tak sama. Orang lain cara closing dia kan. Kalau macam saya dengan Tuan Ilyas ni, kami biasanya kami bergabung lah. Kami bergabung, kalau kata berjumpa tu kami akan bergabung dua orang macam mana kita nak close prospek ni. Adalah kadang-kadang dia benda ni sebab bila kita duk biasa buat, kita tahu dah bila time Tuan Ilyas yang kena bercakap untuk part tu, so saya akan bagi laluan untuk dia. Dan Tuan Ilyas pun akan tahu saya akan laluan ni, yang ni untuk saya, yang ni. Jadi kita memang tahu dah macam mana teknik kita untuk kita nak close kita punya pelanggan tu. Jadi kita dua-dua orang main peranan lah. Lain-lain orang ni dia tak sama cara closing dia. Mungkin sahabat-sahabat boleh share, kutlah ada seorang dua yang boleh share macam mana teknik closing dia. Mungkin dia ada, kadang-kadang kita nak sampai ke tahap closing ni, dia macam ada satu rasa tau, sense yang boleh kata, aku boleh dapat dia ni, aku boleh dapat dia ni, Ustaz. Aku nak minta IC dia contoh kan. Jadi adakah sahabat-sahabat yang boleh share yang mana pernah buat close besar-besar tu, boleh share macam mana dia akhiri dia punya presentation tu dengan satu closing yang baik lah. Ada siapa-siapa nak share? Ada siapa-siapa nak share kan? Saya share. Semestinya dengar? Sila Tuan Zari, dengar. Dengar. Kita bagi support sikit pada Puan Siti. 1, 2, 3. Love you, support and trust. Silakan. Okey, saya share sikit lah. Untuk closing Puan Khadijah kita ni yang closing besar-besar kan. So saya pernah closing besar-besarnya, antara paling besar 900 tu, 900 sebulan lah, itu paling besar. Dan baru-baru ni pun 800 sebulan lah. Itu paling besar lah. Paling besar, faktor utama saya nampak untuk closing besar ni tengok income juga kan. Bergantung pada income dia lah. Income dia besar, kita dapat apa case yang besar punya. Dan kalau income yang besar, so dapat close satu family pun sana. So teknik closing pun sama je sebenarnya. Saya dapat sama je semua dengan yang income yang dia sama. So teknik sama je sebenarnya. Closing sama. Semua dia bergantung kepada kemampuan dia dengan pemahaman dia. Kita tinggi dia faham lain sikit. Dengan pemahaman.
So teknik closing tu berkata-kata sama kat semua. Ini juga Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Tuan Fidah Hazim ni, dia tak mute. Fidah Hazim dia mute. Je. Sorry. Okey. Itu saja dari saya. Okay, ada siapa-siapa di sini? Kita minta kita punya idola lah kan. Share sikit lah macam mana teknik closing kan. Saya tertarik sebab baru ni saya dah pergi jumpa ni lah permintaan lah daripada adik-adik sebelah utara ni hari Selasa malam. So kami berkumpul lah dekat seberang Pride. Ini grup apa? Zul Hijrah. Muda-muda lah. Diorang ni muda-muda jadi diorang call kak boleh tak turun seberang ni kita jumpa dekat sini saja sembang-sembang tak ada nak sembang apa pun. Sembang-sembang kosong kan. Minum-minum macam tu kan. Jadi diorang bertanya jugalah. Kebetulan masa kami duduk dekat food court tu saya katalah dekat budak-budak ni saya kata Kak Siti nak share satu cerita lah Kak Siti dengar cerita ni kan ya Allah meremang bulu rumah entah dengar best lah kan. Dia orang semua kenal bila saya sebut apa Wani Leman semua dia kenal. Oh dia kata Kak Wani dekat Wani tu dia buka mulut sikit pun dia boleh close dah. Dia tak payah cerita panjang-panjang. Dia gelak-gelak, dia senyum-senyum dah boleh close dah. Itulah yang dia kata kan. Jadi saya kata, percaya tak kalau saya kata Kak Wani tu dia close, mula asalnya dia close satu toke mungkin kedai makan lah kan sebab kita tahu food court. Tapi di akhirnya tu dia close satu food court tu. Budak-budak ni memang tercengang. Dia orang cakap, ish, ya Allah kok macam mana dia buat? Saya kata saya tak tahu macam mana dia buat tapi mungkin ada rahsia lah macam mana dia boleh close satu food court tu kan. Kita minta Pak Wani share sikit boleh tak? Wani! Masya Allah. Kak Siti tinggi now dia punya orang kata apa tu? Apa nak cakap dia? Compliment. Tinggi now compliment dia tu. Penghargaan dia tu pada saya tu. Tak ada ni macam tu Kak Siti. Hello, dengar ke? Ya, dengar Wani dengar. Dengar. Terima kasih banyak Kak Siti. Macam tahu-tahu je saya memang nak tambah tadi. Saya ni kan. Saya dengan Kak Siti ni kan. Saya tak tahulah sebab mungkin saya anggap Kak Siti ni dia macam seperti yang saya selalu sebut lah. Sebab dari segi umur dan pengalaman tu membuatkan di hati saya lah kan. Saya macam menghormati dia tu sehingga kan apa yang saya nak cakap tu dia cakap je sama macam aku nak cakap. Ada gitu. Bukan ini saja, banyak benda yang saya perasan. Saya tak tahulah chemistry ke apa ke. Wallahualam. Tapi saya anggap dia macam nak kata kakak, lebih daripada tu gitu. Sebab pengalaman dia dan mungkin saya admire kot dekat kalau dia cakap. Okay. Terima kasih Kak Siti. Saya apabila dekat dalam grup kan, dalam grup ataupun saya berada kat mana-mana saya pegang, di mana bumi saya pijak, di situ langit saya junjung. Maknanya kalau saya masuk infak, saya akan sebaik-baiknya bawa infak tu sebaiknya. Kalau saya berada dekat Titan, saya bawa Titan tu sebaiknya. Itu yang ada dalam diri saya. Saya dekat agensi saya yang dulu pun, saya bawa sebaiknya. Maksudnya bawa sebaiknya tu, saya perlu contribute sesuatu dekat agensi tu, dekat orang tu, kepada individu tu apabila saya close. Maksudnya apabila saya attach dengan satu-satu tu. Saya gitu. Tapi kalau saya tak kenal, mungkin saya tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak buat apa gitu kan. Sama juga apabila saya memprospek, saya buat kerja, saya jumpa klien, saya letakkan diri saya tu dengan klien tu tak ada batasan, maksudnya saya close dengan klien. Okey, bagaimana nak close dengan klien? Setiap kali klien ada apa-apa ni, saya akan cuba untuk bantu dia walaupun itu bukan bidang kerja saya. Contoh, saya punya klien ni macam mana saya boleh, saya ambil satu contoh lah kan. Katakanlah dia toki kedai makan tau. Dia toki kedai makan, dia tak ada masa untuk pergi
renew pekerja dia punya pekerja Indonesia, dia nak renew levy lah, levy insurans pekerja tu kan yang kena buat untuk insurans pekerja tu kan. Sedangkan orang ni apabila dia bila kita berkawan, dia akan tanya, dia akan minta tolong. So walaupun saya tak tahu benda tu, saya tak tahu, tapi tak apa Kak, saya tolong akak. Gitu saya dengan klien, macam mana saya sampai sekarang dapat referral, itu antara yang saya buat. Closing tu seperti Kak Siti kata memang subjektif, bergantung kepada individu yang kita jumpa cara closing, tetapi cara presentation semua sama, penyampaian semua sama, tetapi dari segi cara closing tu kita bergantung kepada orang yang kita berdepan tu tadi. Kalau orang tu jenis kita boleh baca lah, memang kita boleh apabila kita berada dalam bidang sales, apabila kita dah diuji dengan macam-macam, kita boleh baca individu tu macam mana. Orang ni dari segi percakapan dia, dari segi apa yang dia cakap, dia keluarkan dari mulut dia, dari diri dia, kita boleh tahu orang ni orang yang macam mana. So closing dia tu kita boleh orang kata attract dia punya ni dari segi words dia ataupun gerak gaya dia, gerak badan dia macam tu. So itu bab closing, tetapi bukan sampai kat situ. Sebenarnya sales ni dia bukan sebab closing tau. Dia bukan sebab closing semata-mata. Closing ni semua orang boleh, orang kata dapat prospek je cepat-cepat close. Contohlah kan, maksud dapat prospek je kita nak close, memang boleh close. Even kalau ejen baru pun dia boleh close. Kalau kita kata okay you guna ni je sebiji-biji kan boleh close. Tetapi seni tu tak ada. Kan seni tu bukan tak ada, perlu dibelajar, perlu dipelajari dan dia memerlukan masa. So macam saya ni dah diuji, dah dilentur, dah dibakar, dah apa dah 10 tahun dah kan maknanya. Macam Kak Hanum, macam Alia, maksudnya orang yang lama-lama tu dia dah diuji macam-macam. So kat situlah macam Zarif dan Tuan Mazlan lagilah, apatah lagi. Jadi apa yang saya buat dengan klien saya tu, apabila saya close, bukan sampai kat situ, setiap bulan saya memang akan update dari segi payment tu biasalah, tapi dari segi claim dan sebagainya tak pernah klien saya tu buat sendiri. Tak pernah saya suruh klien saya call lah takaful ikhlas, cik email dekat sini, tak pernah. Sebab mungkin dulu kita fokus tu je kan, kita bukan manager, jadi kita tak fokus lah anak buah kan, kita fokus kerja kita. Sebab tu untungnya siapa-siapa yang masih lagi fokus pada diri sendiri, sebenarnya you all boleh buat lebih baik. So kalau klien ada apa-apa, wah ni akak ni ada tukar alamat lah, tak apa Kak, akak bagi alamat nanti saya uruskan. Padahal kadang-kadang benda tu klien kena buat kan, dulu kan klien kena buat, wah ni saya tak dapat lagi lah saya punya income tax statement dulu. So saya pun print lah bagi apa benda semua. Lepas tu dia kata, wah ni saya ni nak masuk hospital lagi gini. Sampai apa yang dia nak buat dia akan refer kat Wani. Sebab apa? Sebab kita rapat. Bukan rapat ni duk pergi mengadap dia hari-hari, bukan. Tapi ada je benda yang kita akan sampaikan kat dia. Kalau misalnya tak ada closing tu, kalau dia ada apa-apa kan dia akan refer kat kita. Kak apa-apa, maksudnya apabila closing tu, kalau Kak ada apa-apa ni, saya suka tinggalkan sesuatu yang membuatkan dia ingat kat saya. Mungkin dari segi hadiah tu saya kurang, saya belajar dari tim infak yang lain-lain yang bagi hadiah apa benda semua, aku tak buat macam tu. Mungkin saya perlu upgrade lah dari segi tu kan, saya kurang bagi hadiah, tapi saya bagi dalam bentuk lain daripada servis saya. Saya boleh katakan servis saya terbaik, diri saya je lah kan, orang lain wallahu a'lam lah. Saya boleh katakan saya bagi sehabis baik dari diri saya kepada klien, gitu. Maknanya saya letakkan diri saya ni, apa yang saya nak dapat itulah juga yang klien nak dapat. Bidang ni adalah passionate saya. Satu ketika dulu bidang ni ada buat sale tu ada passionate saya. Sebab tu saya terpaksa pergi jauh ke, walaupun tengah malam ke, saya tak pernah rasa, sebab passionate kan, dia macam cinta dah dengan buat bisnes ni. Tapi sekarang cinta saya tu dia berubah kepada saya nak memberi kepada anak buah saya sebanyak yang mungkin, sebaik yang mungkin. Tapi kalau orang tu mencari, tapi kalau orang tu tak cari, dia tak dapat benda tu.
saya tak tahu macam mana nak ni, tapi dalam diri saya ni sekarang ni lah kan. Apabila orang tanya, apabila ejen tanya, even benda tu pun kadang-kadang ada benda yang saya terlupa ataupun saya tak boleh jawab. Tapi saya tidak akan stop sampai kat situ. Saya akan cuba cari jawapan tu walaupun melalui orang lain. Tu sekarang ni passionate saya berubah kepada saya nak contribute to others. Tapi dalam proses lagi lah, maksudnya benda tu perlu ada ujiannya, ada apa-apa, ejen datang, ejen keluar, ejen kita macam ni, ejen kita buat hal. Itu ujian saya lah yang sedang saya lalui tu. So itu sekarang. Saya dah melalut ke lain ke? Minta maaf Jadi apabila bab food court tadi tu memang saya kenal seorang dan dia recommend dekat orang sebab dia suka kita kot. Dia suka cara kita mungkin. Jadi dia suka untuk introduce kat orang lain sebab dia selesa. So itu yang kita kena buat dengan klien. Sama juga Siapa dengan tak dengar Dengar clear. Sama juga dengar. sama juga kalau saya buat COI, Center of Influence dekat satu-satu tempat. Saya bukan jenis orang yang macam Tuan Mazlan kan bawa meja, bawa kursi, bawa apa semua nak bagi kat orang tu kan. Mungkin saya ni kurang dari segi tu. Tapi dari segi benda lain. Dari segi apa yang diorang perlukan, saya akan bantu. Saya akan bantu. Macam tu. Walaupun saya tak tahu benda tu, walaupun saya tak pandai, saya akan usaha juga bantu. Sampai ejen saya dia boleh cakap dekat orang yang di refer tu, dia kata ini ejen saya, dia boleh jawab apa saja. Saya pun tak tahu apa benda yang saya boleh jawab. Sampai dia recommend dekat orang, dia boleh cakap macam tu. Maksud bukan saya kata nak bangga diri, tidak. Semua orang akan lalui apabila dia dah go through 5-6 tahun dalam bidang ni kan. Tetapi bagaimana kita seronok dan enjoy buat kerja kita, you akan dapat hasil dia. So kena ada rasa seronok. Merungut tu boleh tetapi bukanlah kerap sangat lah. Gitu kan maksudnya aku kena tengok aku yang kurang ni. Aku yang tak cukup fokus. Dia gitulah InsyaAllah. So itulah yang boleh saya beritahu. Tapi kalau nak tanyalah. Mungkin ada benda yang saya tak terjawab ke. Terima kasih. Okay, terima kasih Wani. Kita support Wani. Kita support Pak Wani boleh 1, 2, 3. We love you. Love you, Support you. support. Nampak tak Thank you. I love you all. yang kita boleh buat sebenarnya closing tu betul lah. Semua orang nak close. Sebab daripada close tu kita dapat sesuatu lah kan. Tapi sebenarnya tugas kita yang sebetul-betulnya sebab saya ada kebetulan rupanya sahabat baik jugalah, sahabat baik family saya rupanya orang yang hebat juga dalam takabur ikhlas ni. Saya baru je jumpa dia baru-baru ni, tak jumpa pun WhatsApp call je kan. Kalau kata sahabat-sahabat kenal Puan Halina Razak. Jadi saya bila kita dah tahu kata rupanya kita di bawah satu bumbung, di bawah satu panji takabur ikhlas ni, so kita pun call. Jadi apa yang dia cakap tu sama macam Puan Wani cakap tadi. Dia tu sebenarnya dia kata bukan bila masa kita mula-mula tu macam saya mula-mula dulu kan, masa saya mula-mula start tu saya memang fokus close. Sebab saya fikir itulah duit, sebab saya dah ke utara, duit minyak, duit tu, duit hotel, duit makan semua. Jadi apa yang saya buat tu saya fikir aku kena close sebab daripada situ kita nak kembangkan lagi kita punya, orang kata kita punya income lah kan, maksudnya macam tu kan. Tapi sekarang ni bila income tu agak okey lah, alhamdulillah, syukur. Baru saya bermula macam Wani cakap tadi lah, macam mana kita ni message kita punya klien tanya khabar kan. Macam saya ada seorang klien di Terengganu, dia ambil 7 polisi lah, daripada asal 1 polisi. Dia ambil, kemudian dia suka cerita P.Ramlee. Jadi bila dia bercakap dengan kita pun, kalau ada ayat-ayat yang ada orang kata dialog P.Ramlee tu, dia akan guna. Jadi saya kata, dia ni mungkin orang yang suka melawak. Jadi saya jadi diri saya tu macam P.Ramlee lah. So kalau dia berdialog macam ni, saya pun dialog macam ni. Jadi dekat situ dia jadi macam kita mesra dengan dia kan. Kalau apa-apa pun memang dia akan tanya kita ke. Tapi taklah dia tanya sebagaimana yang Pak Wani tu kan. Macam Pak Wani ni dia dah lama kan. Dan saya ada juga seorang doktor ni
Dia memang akan call, Kak Siti. Saya nak tanya, baru ni saya dapat call lah daripada Maybank, dia kata. Dia offer dekat saya sebulan RM30 dan dia bagi dekat saya RM400,000. Saya kata, doktor check betul-betul dulu doktor. Saat lagi kena scammer ke apa-apa kan. Oh, dia kata betul lah Kak Siti, tak perasan pula saya kan. Jadi dia sembang dengan kita tu macam kakak dengan adik kan. Jadi kita pun rasa macam, macam mesra. Jadi daripada situ dia rekomen adik dia rekomen kawan dia kan. Sebab ada juga setengah-setengah tu macam kita rasa semua benda lah dia tanya aku, macam aku Doraemon pula kan, semua benda tanya. Tapi sebenarnya itulah servis kita. Jadi apa yang Puan Halina Razak ni kata, dia kata sebenarnya tugas kita sebagai ejen ni bermula selepas close tu. Bukan masa kita present kita nak close tu, bukan, dia kata. Kerja kita bermula apabila dia dah start jadi kita punya pelanggan. Dia jadi kita punya customer. Itu baru permulaan kita punya career dalam takabur ni, dia kata. Bukan kata kita close tu dah jadi akhir dah. Tak apa dah close dah ni, aku dah dapat, okey. Tak. Tapi sebenarnya benda-benda yang akan berlaku selepas tu. Jadi betul lah macam Puan Wani cakap tadi ni, servis tu nombor 1. Okey, 9 lebih dah ni. Ada siapa-siapa nak tambah lagi ke? Ataupun saya nak akhiri saja kita punya 2 meeting pagi ni. Sebab saya pun dalam kereta dah ni. Ada siapa-siapa nak tambah lagi ke? Nak tanya sikit. Ya, Boleh? silakan Pak Silan. Mungkin luar topik sikit lah nak tanya. Katakan kalau orang tu ambil polisi kan, dia naik kenderaan. Budak ni cerita benar lah. Budak sekolah, dia ada polisi dengan kita. Lepas tu dia pergi sekolah naik van yang tak ada permit. Van sekolah yang tak ada permit tu van persendirian. Kalau kemalangan, macam mana dengan klaim dia tu? Itu soalan dia. Mungkin ada siapa yang tahu. Ada siapa-siapa boleh jawab? Kalau kita naik motor persendirian ke kereta, kalau tak ada lesen mandu, memang tak boleh claim lah. Sebab kata bertanggung dengan undang-undang. Tapi ini yang budak sekolah kan. Budak sekolah ni, dia bertanggung juga kan macam mana? Sila. Pandangan saya pertama lah. Okey, mungkin boleh sebab kita anggapkan dia menumpang orang kot. Tahu lah, saya mungkin boleh buat macam tu kot. Malangan kereta biasa. Saya jawab lah. Lepas tu bila dia tanya balik saya jadi confused. Sebab dia Silan jawab apa? Saya jawab sebab dia menumpang. Dia tak ni, kalau pemandu sendiri dia bertanggungjawab, dia tak boleh claim lah. Tapi kalau penumpang dia boleh claim, saya kata. Lepas tu dia tanya apa lagi, jadi saya pun jadi agak confused juga. Dia tanya apa? Apa dia? Dia tanya apa? Dia tanya apa terjadi kalau katalah orang tu meninggal dunia, lepas tu mesti ada report polis dia kata. Daripada report polis tu yang tidak sah dia kata, tidak sah. So saya kata saya kena dapatkan daripada jawapan claim department dia kata. Gitu. Itulah. Okay. Saya tambah sikitlah untuk accident ni. Dia macam ni dia subjektif, dia banyak jenis. Okey. First kali betul dah apa yang dia cakap tu. Bila kita penumpang ni dia tak minta sedetail contohlah katakanlah orang tu yang drive sendiri. Dia drive sendiri tu semua orang sedia maklum kan, tak, kalau dia melanggar undang-undang memang yang salah tu adalah kalau kita nak claim dan salah lah, memang tak boleh. Yang tu tak boleh kalau misalnya tak ada lesen ke, dia melanggar undang-undang, memang tak boleh claim. Tetapi sebagai penumpang tu dia tak ada masalah sebab dia bukan yang main actor kat situ tu, dan yang membuatkan pelanggaran undang-undang tu dia melibatkan report tu dibuat atas kes kemalangan, bukan kes permit dan sebagainya. Gitu kan? Report apabila berlaku kemalangan, report tu dibuat atas kes orang kata dia ada lesen tak memandu, dan kecuaian dia tu kecuaian tu membuatkan kemalangan akan didenda lah ataupun dihukum salah macam tu kan, dekat dia apa orang panggil fine lah kan. Tetapi atas macam contoh kanak-kanak ni, dia tidak melakukan kesalahan. Tetapi yang melakukan kesalahan adalah orang yang mengendalikan atau menguruskan permit bas tu, pengendali bas tu. Dia gitu.
tu yang saya pernah ada jugalah orang tanya kan sebagai kita penumpang, yang penting macam yang ini kita kanak-kanak tu tadi dia nak claim apa. Okey, kalau kematian memang kita bayarlah kematian tu, tak ada masalah. Okey, tetapi yang kalau misalnya dia nak claim lain-lain, contoh kecederaan apa benda semua, kita kena tengok kepada apa kecederaan yang dia boleh claim lah kanak-kanak. Kalau dia ambil group term tak ada masalah. Dia ambil group term tak ada masalah. Kalau dia ambil life policy tu kalau claim yang contoh rawatan apa benda semua tu tak ada masalah. MC je tak adalah kan. MC tu tak boleh lah. Dia macam tu lah. Tapi kalau kematian tak ada isu dekat kanak-kanak tu sebab bukan dia yang melanggar undang-undang tu tetapi orang yang mengelolakan tu. Tapi kalau driver tu meninggal kan, driver tu meninggal dan dia yang melakukan kesalahan undang-undang tu, yang itu jatuh under clause dalam polisi ada. Klien saya punya ejen kena hari tu. Dalam polisi tu memang ada clause lah, pelanggaran undang-undang memang claim tidak akan dibayar. Tu saya tak tahulah benda tu boleh menjawab ke tak. Cik Mazlan pun boleh dapatkan jawapan jugalah untuk penambahan. Tuan Mazlan, kalau CPAB pelajar tak cover kan? Pelajar tak cover untuk MC dia kecederaan. Untuk MC tu dia tak cover. Tapi kalau dia apa ni? Contoh kalau dia meninggal kan? Yang itu dia cover. Contoh meninggal akibat kemalangan tu cover. Yang tak cover tu ada benefit dalam tu yang tak cover. Benefit dalam CPAB tu. Contoh MC, TTD, TP, MC dan light duty tu. Yang tu tak ada. Dia boleh ambil ADD lah sebab rugilah dia bayar mahal-mahal tapi dia tak boleh claim benefit yang ada dalam tu. Betul. Thank you. Alright, insyaAllah. Seronok dengar perkongsian semua. Terima kasih. Ya. Best kan kat Infak ni kita dah ada segalanya. Kita sebenarnya bersyukur dekat Infak ni sebenarnya ialah mungkin sebab saya baru ada kat sini, saya nampak dari sudut yang berbeza mungkin. Banyak benda yang ada pro and cons dia. So itulah saya kata di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, maknanya kalau kita cari sesuatu yang bagus kita akan jumpalah dia. So hargai. Contoh macam semalam kan saya tambah sikit boleh ke nak habiskan masa? Tapi dah lebih masa. Saya nak beritahu macam ni lah sebab hati saya ni selalu berkata-kata dekat tempat lain untuk buat FB Ad tu perlu bersusah payah pasal FB Ad lah kan. Perlu bersusah payah untuk belajar, pergi belajar copywriting, belajar tu, belajar ni, banyak benda nak belajar. Tetapi di Infak dia ada segalanya tapi jangan duduk dalam selesa gitu kan. Sampai kan dapat leads di hujung jari pun masih boleh komplain. Saya sedih. Dapat leads di hujung jari masih boleh komplain dan give up. Tak nak berusaha lagi bila tak ada closing. Saya sangat sedih. Saya diuji sebegitu. Maksudnya bukan saya saja. Saya cakap dekat tak perlu, saya tak orang lain saya tak nilah, saya sebab saya jaga tim saya kan. Saya sedih bila ada orang masih ada perasaan macam tu. Sebab kita tak bersusah payah pun. Kenapa nak rasa macam tu? Orang lain lagi bersusah payah tapi still lagi struggle, still lagi fokus. Kita yang dapat ni tinggal nak bayar saja masih orang kata dah give up dah bila tak ada closing. Janganlah macam tu. Janganlah sampai jadi mudah give up dengan apa yang kita dah dapat yang banyak tu. So barulah saya faham erti bersyukur. Maknanya kalau kita tak nampak nikmat yang ada, kita takkan rasa bersyukur, kita tidak akan rasa menghargai apa yang ada tu. Maknanya kalau kita tak mensyukuri apa yang kita dah dapat walaupun kecil, kita tidak akan dapat nikmat yang besar tu yang ada, yang terbentang tu kita tak nampak. Gitulah Ini untuk diri saya jugalah, diri saya sendirilah. Okey, terima kasih. Minta maaf ya. Minta maaf. Kita support Puan Wani. Kita support Puan Wani. 1, 2, 3. Love you. Support. Puan Wani.
Terima kasih semua. I love you all. Minta maaf. Saya buat penutup sikit lah, kesimpulan lah pada apa yang kita bincang pagi ni. Bagus juga kan pagi ni. Cuma Awaknya saya tertarik tadi Puan Wani kata putus asa kan. Give up. Dia sebenarnya kalau saya tak banyak baca buku Brian Tracy ni apa semua kan, tapi saya banyak jugalah baca macam-macam kitab kan, misalnya orang alim Toto ni kan dia baca kitab-kitab kan. Jadi saya tertarik dengan perkataan putus asa tu sebab kita dalam Islam ni memang Allah larang kita putus asa. Selalu saya bila saya down, kadang-kadang saya memang bising-bising juga lah bila saya down kan, kata ya Allah awak lah macam ni. Kita merungut, itu tak kena, itu tak kena kan. Sedangkan nikmat yang kita dapat sebenarnya lebih daripada tu lah. Macam contoh saya sendiri lah, kadang-kadang saya kata-kata juga kan, dapat benda yang kita nak, tapi sebenarnya kita tak dapat benda yang kita nak, tapi sebenarnya Allah nak bagi kepada kita tu yang kita perlu. Kita nak, tapi sebenarnya apa yang kita nak tu mungkin tak baik untuk kita, tapi Allah bagi apa yang perlu tu yang memang betul-betul dah memang kita perlu kan. Jadi saya nak kata pada semua sahabat-sahabat, kita cuba ubah kita supaya jauhkanlah diri kita daripada berputus asa, sebab kita ambil kisah Nabi lah kan. Bayangkanlah kita satu nikmat yang paling besar yang kita kena syukur sekarang ataupun selamanya lah kan, nikmat kita ni dilahirkan sebagai Islam. Nampak tak? Nikmat tu sangat-sangat besar. Kalau kita baca sirah-sirah Nabi kan, kalau tengok macam saya ada terdengar lah Rasulullah berdiri di satu lubang, di dalam lubang tu diletakkan mayat-mayat orang-orang Quraisy yang ingkar kan. Jadi Nabi bercakap seolah-olah macam apa yang Nabi cakap tu memang terkesan lah, dekat hati saya ni memang terkesan. Sebab apa yang saya fikir, saya rasa kalaulah kata kesungguhan daripada Rasulullah SAW tu tak bersungguh-sungguh dia dalam dakwah tu, kalau kata dia berputus asa masa dia di Taif tu sampai kena baling batu, kena baling apa masa dia di tengah sujud dekat Kaabah, dia diletakkan perut unta yang busuk. Bayangkan kalau kata kita lah kena macam tu kan, kalau macam saya sendiri kan, saya kadang-kadang jujurlah sentak juga bila pasal kes-kes FBA apa semua kan. Tapi saya jujur saya kata sebulan memang saya habiskan hampir-hampir RM1,000, termasuk dengan FBA yang profit sharing dan yang saya sendiri yang saya upah. Semua orang tahu kan saya upah. Sebab saya tak pandai. Kadang-kadang saya fikir juga kalau sebulan saya habiskan dekat situ RM1,000 tu saya mampu bayar sebuah X70. Tapi kalau kata saya stop apa yang saya buat sekarang, stop, maksudnya income situ memang takkan jadi lagi besar lah. Kalau kita tak ada pelaburan dalam satu-satu benda yang kita buat, kita takkan mungkin lah nak boleh dapat lebih kan. Jadi kesimpulan dia, kita jangan putus asa sebab kita tak tahu Allah nak bagi dekat kita tu bila. Mungkin dia nak bagi dekat kita bulan 6, mungkin dia nak bagi dekat kita bulan 7, mungkin dia nak bagi dekat kita pada hujung tahun ni. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau ada apa saja perasaan yang tak puas hati ke apa-apa saja pun kita ketepikan, kita fokus sebab kita berada dalam satu bidang yang sangat-sangat memberi manfaat pada orang lain. Saya sebenarnya dah sebab dah ni kan. Macam ni kan. Jadi jangan putus asa, teruskan. Sebab kalau kata satu benda yang kita buat tu memang bagus, takkanlah Allah nak sia-siakan kita kan. Cuma mungkin masa kita tu tak sampai lagi. Jadi kalau saya tengok pencapaian saya, memang saya sendiri pun kata dahsyat, saya pun macam tak percayalah dengan apa yang saya capai. Tapi bila saya fikir balik masa permulaan kami buat tu, memang tak ada erti kata rehat, tak ada erti kata nak putus asa, memang tak ada langsung. Kita memang all out betul-betul dalam tempoh 6 bulan yang pertama tu, memang kita all out semua. Jadi hasil yang kita dapat tu, pada saya syukur sangat-sangat. Jadi kalau boleh saya nak seluruh warga-warga infak dapat mengecapi apa yang saya dan suami dapat. InsyaAllah tak mustahil benda tu selagi kita berpegang pada satulah. Kita ada Allah tempat bergantung yang paling ampuh, yang paling kuat.
Allah. Jadi kita banyakkan berdoa, banyakkan bersyukur. Mungkin kesilapan kita ni kadang-kadang bukan dekat kesilapan kita tak ada FB ad, apa semua, mungkin tak. Mungkin hubungan kita dengan Allah tu kita pakat-pakat tengok balik lah. Saya kata pada diri saya sendirilah kan. Jadi saya menyeru pada sahabat-sahabat semua jangan rasa apa-apa. So kita terus usaha, kita teruskan berdoa. Jangan putus asa, insya-Allah kita sama-sama jumpa puncak kejayaan. Okey. Setakat tu dulu hari ni. Kita kalau masa saya tengok 9.30 baru nak habis. Okey, saya nak minta siapa baca doa hari ni. Ustaz Izzuan ada tak? Lama tak dengar Ustaz Izzuan baca doa. Tapi kalau baca doa tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah